Assalamualaikum semua, jumpa lagi. InsyaAllah macam biasa kita akan sambung siri kita yang masih berbaki. Ada lagi tentang membongkar nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat dan Injil. Okey, Alhamdulillah kita dah masuk siri ke-6. Masih lagi dalam kitab Nabi Yesaya, dalam kitab para nabi orang Yahudi ataupun para nabi orang Bani Israel. Kita dah semua ada 5 siri. Kali ini siri ke-6 kita akan sambung. Okey, macam biasa kita guna Bible bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Kita akan mula dengan Bible bahasa Malaysia. Mesti berita baik. Okey, sambung kitab Yesaya lagi. Yesaya dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi Bani Israel. Kitab Yesaya pasal 42 ayat 11. Okey, kita akan baca. Kali ini tajuk kita tentang nubuat tentang seorang nabi yang berhijrah ke Madinah. Nubuat tentang seorang nabi yang berhijrah ke Madinah membawa nyanyian baru ataupun membawa lagu baru dan disambut oleh penduduk kota Sela. Okey. Nubuat tentang seorang nabi yang berhijrah ke Madinah membawa lagu baru dan disambut oleh penduduk kota Sela. Okey, kita akan baca. Kitab Yesaya pasal 42 ayat ke-11. Kita mulakan dengan berita baik Malaysia pun. Ayat 11. Okey. Kita baca. Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah. Hendaklah orang Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorak dari puncak-puncak gunung. Okey. Macam biasa, setiap ayat yang kita baca kita akan bagi komentar. Komentar. Okey, kita mula. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, Kedar adalah nenek moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kita selalu sebut Kedar adalah nenek moyang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kota Sela terletak di Madinah Al-Munawwarah. Okay, kota Sela ni terletak di Madinah yang menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Okay, kota Sela ni terletak di Madinah yang menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Malah di dalam ayat ini kota Sela dikaitkan pula dengan Kedar yang merupakan nenek moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, dalam ayat yang kita baca ni, kitab Yesaya pasal 42 ayat 11. Pada ayat ni, kota Sela yang terletak di Madinah yang merupakan tempat hijrahnya Nabi dikaitkan dengan nama Kedar. Kedar yang adalah nenek moyang Nabi. Okey, ayat ni permulaan dah bagi pada permulaan pun dah bagi clue, dah bagi petunjuk. Kota Sela dikaitkan dengan Kedar. Tempat hijrah Nabi dikaitkan dengan nenek moyang Nabi. Okey. Itu clue, petunjuk awal. Okey, semua. Dan ayat yang menyebutkan hendaklah penduduk kota Sela ataupun penduduk kota Madinah, sebab Sela tu dekat Madinah. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorak dari puncak-puncak gunung. Okey. Ayat ni bertepatan dengan keadaan penduduk Madinah ataupun penduduk kota Sela yang bersorak kegembiraan saat menyambut ketibaan Nabi dari Bani Kedar. Nabi dari anak cucu Kedar, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, ayat yang kita baca ni,
kitab Yesaya pasal 42 ayat 11 disebutkan, hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorak dari puncak-puncak gunung. Ayat ni bertepatan dengan keadaan penduduk kota Sela ataupun penduduk kota Madinah saat mereka menyambut ketibaan Nabi dari Bani Kedar, Nabi dari anak cucu Kedar, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okay, bila Nabi berhijrah ke Madinah, penduduk kota Sela ataupun penduduk kota Madinah menyambut ketibaan Nabi dengan bersorak-sorak, tanda kegembiraan. Bila Nabi sampai masuk ke kota Madinah, semua orang bersorak, kira macam seronok, kata Nabi Allah datang, Nabi Allah datang. Okay, kita tengok macam mana keadaan penduduk kota Sela ataupun penduduk Madinah dia menyambut Nabi. Dalam Muhammad riwayat hidup berdasarkan sumber terawal, Martin Ling penulis dia. Okay. Muka surat 185. Okay, kita baca di tengah-tengah tu. Meskipun mereka cukup sedar bahawa di Madinah nanti baginda tidak lagi memerlukan perlindungan. Tidak pernah ada hari yang lebih penuh dengan kegembiraan seperti hari ini. Hari Nabi berhijrah ni. Hari Nabi sampai ke Madinah. Okey, tidak pernah ada hari yang lebih penuh dengan kegembiraan seperti hari ini. Nabi Allah datang, Nabi Allah datang. Teriak kegembiraan ataupun sorak kegembiraan. Teriak kegembiraan ataupun sorak kegembiraan yang dilaungkan oleh kian banyak lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berbaris di sepanjang laluan. Okey. Saat Nabi Muhammad sampai masuk ke kota Madinah, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, budak-budak ke, semua bersorak. Bersorak tanda kegembiraan. Semua berteriak ataupun bersorak. Sepanjang jalan tu semua orang duk, Nabi Allah datang, Nabi Allah datang. Dia bersambut Nabi. Okey. Lagi sambung. Dan Nabi Muhammad SAW disambut dengan rangkap-rangkap puisi yang didendangkan oleh penduduk Madinah ataupun penduduk Sela, kota Sela. Tanda kegembiraan. Okey, Nabi disambut oleh rangkap-rangkap puisi, orang baca puisi sambut Nabi, tanda kegembiraan. Baginda juga disambut dengan tahmid, dengan laungan tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Okey, bila Nabi sampai Madinah, Nabi disambut dengan puisi, rangkap-rangkap puisi. Lepas tu disambut dengan tahmid. Tahmid alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baginda juga disambut dengan laungan tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bertepatan dengan ayat, hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah. Okay, dia bertepatan lah. Tadi kata ayat Yesaya pasal 42 ayat 11 kata, hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah. Memang bila Nabi masuk Madinah, Nabi sampai ke kota Sela ataupun kota Madinah, Nabi disambut dengan laungan tahmid. Tahmid alhamdulillah, puji Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi bertepatan dengan ayat, hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah. Memang orang Madinah ataupun penduduk kota Sela ni sambut Nabi dengan memuji Allah. Kita tengoklah Ar-Rahiqul Mahtum, kitab sirah Nabi, sirah Nabawiyah. Penulis dia popular lah. Kitab ni selalu jadi rujukan, Ar-Rahiqul Mahtum, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Muka surat 232. Kita tengok macam mana orang sambut Nabi. Tadi dalam buku tadi kita baca, bila Nabi sampai dapat tempik, Nabi Allah datang, Nabi Allah datang. Lepas tu Nabi disambut juga dengan puisi, orang baca puisi, dengan tahmid memuji Allah. Okey. Muka surat 232. Selepas solat Jumaat, Rasulullah SAW memasuki Al-Madinah ataupun kota Sela.
di mana sejak hari itu daerah yang bernama Yathrib itu dikenali dengan Madinah Ar-Rasul, Madinatul Rasul untuk singkatan, maka disebut Madinah sahaja. Okey, nama lama bagi kota Madinah adalah Yathrib. Tapi bila depa ambil daripada peristiwa Nabi berhijrah, depa tukar nama ganti dengan Madinah Ar-Rasul, kota Nabi. Lepas tu depa jadi singkatan, depa singkatkan lagi jadi Madinah saja. Okey. Hari itu adalah hari bersejarah dan gemilang. Hari Nabi sampai ke kota Sela ataupun kota Madinah adalah hari bersejarah dan gemilang. Jalan-jalan, lorong dan rumah-rumah bergema dengan tahmid dan takdis. Lorong-lorong dekat kota Sela tu, kat kota Madinah tu, dia bergema dengan laungan tahmid. Alhamdulillah, puji kepada Allah. Lorong, jalan-jalan, lorong dan rumah-rumah bergema dengan tahmid dan takdis. Seluruh anak-anak gadis Ansar, anak-anak gadis Ansar, anak gadis kota Madinah ataupun kota Sela, anak gadis apa? Mendendangkan rangkap-rangkap puisi tanda kegembiraan dan keceriaan. Okey, bila Nabi sampai, sambut Nabi dengan rangkap puisi, baca puisi, lepas tu puji Allah, tahmid, takdis, puji Allah. Okey. Jadi bertepatan dengan ayat tadi ni yang kata, hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah. Memang Nabi sampai ke kota Sela ataupun Nabi sampai ke Madinah, memang penduduk kota Madinah ataupun penduduk kota Sela bersorak-sorai ataupun memuji Allah untuk menyambut Nabi. Okey. Sambung. Adapun terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, okey. Adapun terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI, ayat Yesaya pasal 42 ayat 11 ini berbunyi, okey. Dalam Indonesia pula. Tadi kita baca yang Malaysia punya, versi Berita Baik. Ini kita tengok, kita buat perbandingan. Ini yang Indonesia punya pula. Versi Lembaga Alkitab Indonesia. Okey. Di sini disebutkan Yesaya pasal 42 ayat 11. Baiklah, padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah, bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah, mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Okey. Ni versi Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada nampak apa yang lain tak? Ada nampak yang tak kenal tak? Okey. Tak apa. Kita baca dulu. Okey, persoalannya, mengapakah dihilangkan perkataan kota Sela yang merupakan nama sebuah tempat apabila dikaitkan dengan Kedar? Pasal apa? Dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ni, kota Sela dah tak ada, sudah dihilangkan. Dia terjemah jadi Bukit Batu. Dalam Malaysia punya ada, yang mesti Malaysia punya Berita Baik disebutkan kota Sela. Kita baca. Okey, ni mesti Malaysia punya. Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah. Hendaklah orang Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorak dari puncak-puncak gunung. Okey, hak Malaysia punya ada perkataan kota Sela, nama kota Sela. Dalam Indonesia dah tak ada, sudah hilang. Dalam Indonesia jadi Bukit Batu. Baiklah, bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Okey, sebab apa? Kita boleh berterjemah. Sebab apa dapat terjemah? Bila kota Sela iaitu nama sebuah tempat yang menjadi tempat hijrah, nama tempat yang menjadi tempat hijrahnya Nabi, bila dikaitkan dengan kota dengan nama Kedar,
iaitu nenek moyang Nabi. Bila dikaitkan kota Sela dengan nama Kedah, kataan kota Sela dihilangkan. Sebab apa? Okay. Persoalannya, mengapakah dihilangkan perkataan kota Sela yang merupakan nama sebuah tempat apabila dikaitkan dengan nama Kedah? Okay. Bila kota Sela ni dikaitkan dengan nama Kedah, cucu nenek moyang Nabi, kota Sela dihilangkan. Ini kerana para penterjemah Alkitab ataupun para penterjemah Bible ni, para penterjemah Bible, mesti lembaga Alkitab Indonesia ni. Okay. Ini kerana para penterjemah Alkitab ataupun Bible ini sedar dan tahu bahawa tidak ada mana-mana Nabi ataupun Rasul lain yang pernah datang ke kota Sela lalu disambut oleh penduduk kota Sela, kecuali hanya seorang Nabi dari Bani Kedah, anak-anak cucu Kedah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tak ada Nabi lain, tak ada Rasul lain ataupun Nabi lain yang pernah berhijrah ke Madinah ataupun ke kota Sela, lalu dia disambut oleh penduduk Sela ataupun disambut oleh penduduk Madinah, kecuali hanya seorang Nabi dari keturunan Kedah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tak ada Nabi lain, tak ada Rasul lain yang pernah berhijrah ke kota Sela, kecuali hanya seorang Nabi dari anak cucu Kedah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dalam semua versi yang saya cek, yang versi berbahasa Inggeris, kota Sela disebutkan. Saya bawa 7 versi yang ada perkataan kota Sela. Kita sebut dengan versi bahasa Inggeris. Versi berbahasa Inggeris. Versi pertama, NKJV, New King James Version, disebutkan Sela. Disebutkan Sela juga. Sela tu masih ada. Dalam versi kedua, versi NIV, New International Version, disebutkan Sela juga. Versi ketiga, GNB ataupun Good News Bible, disebutkan Sela. Dalam versi keempat, ESV, English Standard Version, disebutkan Sela juga. Tu yang versi bahasa Inggeris yang saya cek. Versi bahasa Malaysia lain, dalam Alkitab Borneo, disebut Sela juga. Dalam Alkitab Berita Baik, kita baca awal dari hak Malaysia punya, disebutkan Sela juga. Jadi semua bahasa Inggeris yang saya cek, semua sebut Sela. Bahasa dua versi bahasa Melayu, Alkitab Berita Baik dengan versi Borneo ni, disebutkan Sela juga. Tapi dalam Alkitab Indonesia ada terjemah jadi Bukit Batu. Okay. Dalam 5 versi bahasa Inggeris yang saya cek dan 2 versi berbahasa Melayu, disebutkan Sela. Dan semua tu huruf besar. Sela tu semua S huruf besar, menunjukkan nama khas, nama tempat tu. Yang tak sebut Sela hanya lembaga Alkitab Indonesia dan satu lagi KJV, King James Version. Dalam KJV dapat sebut Inhabitant of the Rock, penduduk batu ataupun penduduk bukit batu. Dalam versi King James, dia tak sebut Sela, disebut Inhabitant of the Rock, penduduk bukit batu. Dalam lembaga Alkitab Indonesia, dia sebut Bukit Batu. Yang lain, versi lain semua sebut Sela. Semua versi. Dan semua versi tu semua ada dengan saya. Semua ada dalam tangan saya. Versi bahasa Inggeris. Tapi kita malah nak buka satu-satu. Sebab siri kita tentang nubuat Nabi Muhammad, bukan siri kita tentang perbezaan kitab-kitab. Ketika kita buat siri perbezaan kitab-kitab, memang kita kena buka satu-satu. Siapa yang nak mengkaji kan, tu wajar apa? Mereka kena buka satu-satu. Semua versi mereka kena semak, tengok perbezaan. Tapi siri kita tentang nubuat Nabi Muhammad, jadi kita tak ada masa nak buka satu-satu buku. Tapi semua tu ada dalam saya. Tu manfaat, antara manfaat ataupun faedah. Manfaat ataupun faedah bila kita kumpul banyak versi kitab ni, banyak versi, kita boleh buat pembandingan. Kita ada semua versi ada kita. Bila Alkitab ni nak, contoh Alkitab ni nak selewing, kita boleh
kita sokong dengan Alkitab ni. Kalau Alkitab Bible ni nak seleweng, kita depa kantoi kat Bible lain. Kalau versi ni nak seleweng, depa kantoi di versi lain pula. Jadi bila kita ada banyak kitab, dia membantu untuk kita buat perbandingan. Okey, dalam 5 versi berbahasa Inggeris, NKJV, NIV, GNB, ESV, NLT, satu lagi NLT, New Living Translation. Okey, NKJV, New King James Version, sebut Selah. NIV, New International Version, sebut Selah. GNB, Good News Bible, sebut Selah. ESV, English Standard Version, sebut Selah. NLT, New Living Translation, sebut Selah. Versi bahasa Inggeris. Versi bahasa Melayu, Alkitab Berita Baik versi Borneo, sebut Selah. Alkitab Berita Baik Malaysia punya, sebut Selah. Hanya 2 versi yang tak sebut Selah. Satu yang bahasa Inggeris, King James Version, KJV. Dia tak sebut kota Selah, tapi dia sebut inhabitants of the rock. Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia, dia tulis Bukit Batu. Okay. Sebab apa? Dia terjemah nama tempat. Nama tempat tu lah Selah, kota Selah. Semua dalam semua Bible, semua Alkitab, Selah tu S dia huruf besar, menunjukkan nama tempat. Bila nama tempat, itu tak boleh terjemah sesuka hati. Kita sambung. Inilah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Apabila ada ayat-ayat yang menunjuk kepada kedatangan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, mereka akan sedaya upaya menyelewengkan ayat tersebut supaya ayat menjadi sama-sama dan tidak jelas. Okey, ni lah perangai orang Yahudi sama orang Kristian bersama. Bila ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kedatangan Nabi Muhammad, iaitu Nabi dan Rasul terakhir ni, bila ada ayat yang menunjuk kepada kedatangan Nabi Muhammad, mereka akan sedaya upaya untuk menyelewengkan makna ayat tu. Makna yang jelas jadi tak jelas. Sambung. Mereka bukan sahaja menterjemahkan nama tempat seperti kota Selah yang diterjemahkan sebagai Bukit Batu. Okey, mereka bukan setakat terjemah nama tempat. Kota Selah mereka terjemah jadi Bukit Batu. Malah mereka terjemahkan nama orang seperti nama Muhammadin. Mereka terjemahkan menjadi segala yang ada padanya menawan hatiku. Okey, mereka bukan setakat terjemahkan nama tempat saja. Nama orang mereka terjemah. Macam siri pertama kita, macam mana kita sebut nama Nabi Muhammad, Muhammadin, nama orang, mereka terjemahkan nama tu daripada nama menjadi sifat. Dalam bahasa asal, dalam bahasa Ibrani, kitab Hidung Agung ataupun kitab Song of Solomon ataupun Song of Song, pasal ke-5 ayat ke-16, bila disebutkan nama Muhammadin, nama Muhammad, mereka terjemah, Alkitab Malaysia terjemah jadi segala yang ada padanya menawan hatiku. Okay, segala yang ada padanya menawan hatiku ni sifat, kata sifat. Muhammadin tu nama, tapi mereka terjemahkan menjadi sifat. Muhammadin mereka terjemah jadi Alkitab Malaysia terjemah, versi Berita Baik dia terjemah, segala yang ada padanya menawan hatiku. Alkitab Bible bahasa Inggeris terjemah daripada Muhammadin. Alkitab Bible berbahasa Inggeris terjemah menjadi Altogether Lovely. Okey, bukan takat nama tempat je, kota Selah ada buat terjemah, tapi nama orang pun dapat terjemah tak. Macam mana kita dah sebutlah siri pertama tentang nama Nabi dalam kitab Perjanjian Lama orang Yahudi. Okey, ulang. Mereka bukan sahaja menterjemahkan nama tempat seperti kota Selah yang diterjemahkan sebagai Bukit Batu, malah mereka terjemahkan nama orang seperti nama Muhammadin. Dalam ayat Hidung Agung pasal 5 ayat ke-16, mereka terjemah seperti nama Muhammadin, mereka terjemahkan menjadi segala yang ada padanya menawan hatiku. Versi bahasa Inggeris terjemah
Muhammadin mereka terjemah jadi altogether lovely. Okay. Tak cukup terjemah nama tempat, nama orang boleh terjemah. Okay. Dan ayat antara 10,000 orang, okay, ayat antara 10,000 orang dalam kitab Kidung Agung ataupun Song of Solomon ni, dalam kitab Kidung Agung ataupun Song of Solomon, pasal kelima ayat ke-10, ayat ke-10. Dalam tu, dalam ayat kelima, dalam pasal kelima ayat ke-10 kitab Kidung Agung disebutkan antara 10,000, tapi depa terjemah jadi antara selaksa orang. Okay. Kataan antara 10,000 orang. Alkitab Indonesia terjemah antara selaksa orang. Apa dia benda selaksa tu, benda apa? Cek dalam kamus pun takkan jumpa makna selaksa. Okey, dan ayat 10,000 orang kudus. Okey, yang tadi ni yang antara 10,000 orang, depa terjemah menjadi antara selaksa orang, boleh tengok dalam siri pertama. Okey, dan ayat 10,000 orang kudus mereka terjemahkan menjadi puluhan ribu orang yang kudus. Okey. Dalam Alkitab Indonesia juga, perkataan 10,000 orang kudus dalam kitab Ulangan Taurat, dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 disebutkan 10,000 orang kudus. Tapi Alkitab Indonesia terjemah jadi puluhan ribu orang yang kudus. Boleh tengok balik siri nombor 2 tersebut, siri kedua. Okey, bahkan daripada 10,000 orang kudus, dalam kitab Taurat, kitab Ulangan pasal 32 ayat 2 disebutkan 10,000 orang kudus. Mereka terjemahkan menjadi beribu-ribu malaikat. Alkitab Versi Berita Baik yang Malaysia punya. Perkataan 10,000 orang kudus, Alkitab Malaysia terjemah beribu-ribu malaikat. Punya jauh lari. Lepas tu boleh tengok dalam siri kedua. Kita dah sebut tentang penyelewengan mereka. Okey. Dan pada siri yang lepas, siri kelima, perkataan aku tidak tahu membaca, mereka terjemahkan menjadi aku tidak tahu menulis. Itu dalam siri yang lepas kita dah sebut. Perkataan aku tidak tahu membaca, kalau dalam bahasa Arab sepatutnya berbunyi ma ana biqari. Mereka terjemah jadi aku tidak tahu menulis. La a'riful kitabah. La a'riful kitabah. Okey. Begitu juga pada siri kali ini. Nama kota Sela. Okey, siri ini, siri ke-6. Nama kota Sela, iaitu nama sebuah tempat yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, yang menjadi tempat hijrahnya Nabi dari Bani Kedar, iaitu Nabi Muhammad SAW, diterjemahkan atau dihilangkan oleh mereka. Okey. Macam tu juga dalam siri kali ini. Siri kali ini, nama kota Sela, iaitu nama sebuah tempat yang terletak di Madinah ataupun di Arab Saudi, yang menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka terjemah ataupun mereka tahrif, sewingkan ataupun mereka hilang oleh mereka ni, oleh Alkitab, oleh lembaga Alkitab Indonesia. Kota Sela dapat terjemah ataupun dapat tahrif, dapat hilangkan. Dapat terjemah jadi Bukit Batu di Alkitab Indonesia. Okay, sambung. Maka benarlah firman Allah yang berbunyi, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat ke-6. Allah dah habaq dah. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi, yang bermaksud di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Allah dah habaq dah. Orang Yahudi ni pun suka ubah ataupun tukar ganti kalamullah, kataan Allah dari tempatnya yang sebenar. Okay. Maka benarlah firman Allah, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Surah Al-Baqarah, surah kedua
ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Yang bermaksud kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka, kemudian mereka berkata ini ialah dari sisi Allah. Okay, Allah tak celakalah bagi orang yang tulis kitab Taurat, tulis kitab dengan tangan mereka, berkata ni dari Allah. Ayat dalam kitab sebut 10,000, mereka terjemah jadi puluhan ribu. Dalam kitab tulis 10,000 juga, mereka terjemah jadi 10,000 orang kudus. Mereka terjemah jadi beribu-ribu malaikat. Nama orang Muhammadim, dalam siri pertama tersebut nama orang Muhammadim ataupun Muhammad. Mereka terjemah jadi segala yang ada padanya menawan hatiku ataupun altogether lovely. Lepas tu dalam siri apa? Dalam siri kedua, perkataan antara 10,000 orang kudus, antara 10,000 orang, dia terjemah jadi antara selaksa orang. Perkataan 10,000 orang kudus, dia terjemah jadi beribu-ribu malaikat. Allah kata antara 10,000, dia kata tak, bukan 10,000 tapi antara selaksa orang. Dalam kitab apa tulis antara 10,000 orang, dia kata bukan tu kata Allah. Bukan itu perkataan Allah, tapi Allah sebut antara selaksa orang. Allah kata 10,000 orang kudus, dia kata bukan, tapi puluhan ribu orang kudus. Allah kata 10,000 orang kudus, dia kata tak, bukan, tapi beribu-ribu malaikat. Dia ubah kalam Allah, dia kata ni daripada Allah. Allah kata lain, dia kata lain. Allah kata antara 10,000 orang, dia kata antara selaksa orang. Allah kata antara puluhan ribu orang, 10,000 orang kudus, dia kata puluhan ribu orang kudus. Lagi. Allah kata Allah maksudnya ni kitab depa. Kitab depa kata aku tidak tahu membaca. Dalam bahasa Arab dia sepatutnya berbunyi ma ana biqari. Dia kata tak, bukan tu yang betul. Yang betul dia adalah aku tidak tahu menulis. La a'riful kitabah. Dia pun ubah kitab mereka. Mereka kata ni daripada Allah. Sebab apa? Sebab apa mereka seleweng ni? Macam dalam siri pertama, siri pertama antara 10,000 orang, mereka jadi antara selaksa orang. Siri kedua antara puluhan ribu orang. Kira berkaitan dengan 10,000 orang kudus ni, kalau boleh mereka tak mau. Mereka tak mau bagi ada. Sebab apa? Sebab tak ada orang lain yang pegang angka 10,000 ni. 10,000 orang, 10,000 orang kudus. Tak ada orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathul Mekah ataupun pembukaan kota Mekah. Macam mana kita dah sebut dalam siri kedua. Dalam siri kedua. Macam mana dalam Taurat sebut 10,000 orang kudus masuk ke Paran, ke Gunung Paran. Itu bersesuaian dengan peristiwa Fathul Mekah. Nabi bawa 10,000 orang sahabat masuk ke kota Mekah. Lepas tu perkataan dalam siri ke-5, perkataan aku tidak tahu membaca. Dalam kitab dia tulis aku tidak tahu membaca. Kalau bahasa Arab sepatutnya berbunyi ma ana biqari. Tapi dia terjemah jadi la a'riful kitabah. Aku tidak tahu menulis. Sebab apa? Sebab dia tahu tak ada orang lain yang peristiwa ni hanya jadi kat Nabi saja. Bila siri lepas kita sebut, dia orang macam mana Nabi dapat wahyu pertama, malaikat peluk Nabi, suruh Nabi baca Iqra, Nabi jawab, aku tidak tahu membaca. Ma'na biqari. Hanya Nabi lah yang sebut benda ni. Peristiwa ni berlaku senang kata peristiwa ni berlaku kat Nabi. Dalam peristiwa Nabi terima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi sebut apa? Ma'na biqari. Jadi dia pun terjemah, dia tak mau bagi sama dengan Nabi, dia tak mau bagi bertepatan dengan apa yang berlaku kat Nabi. Bila dalam kitab depa tulis makna biqari, aku tidak tahu membaca, depa seleweng. Jadi aku tidak tahu menulis. La a'riful kitabah. Sebab depa tahu ni hanya sesuatu yang untuk Nabi. Macam juga 10,000 ni, 10,000 orang kudus. Depa terjemah jadi beribu-ribu malaikat.
ataupun puluhan ribu. Dari 10,000 depa terjemah jadi puluhan ribu. Jadi dari 10,000 orang kudus depa terjemah beribu-ribu malaikat. Pasal apa? Berkenaan dengan angka 10,000 lah. Kau tak mau bagi ada sebab apa? Sebab dia tahu peristiwa yang berlaku kat Nabi dalam permukaan kota Mekah. Kita dah sebut dalam siri kedua, jadi boleh tengok balik. Dalam siri kelima kita dah sebut ada seleweng kan perkataan aku tidak tahu membaca, depa terjemah jadi aku tidak tahu menulis. Itu dalam siri yang lepas. Okey. Tapi depa kata hak ni lah perkataan Allah, inilah kitab Allah. Tu Allah kata depa kecelakaan lah bagi depa. Kecelakaan besar lah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan depa Michael sendiri. Depa kata puluhan ribu orang kudus, depa kata beribu-ribu malaikat, depa kata kota Seda, depa kata bukit batu. Depa kata inilah perkataan Allah. Padahal tu depa ikah sendiri depa yang ikah. Okay. Bayangkan nama tempat pun terjemah. Siri pertama sahabat depa terjemah nama orang. Siri kedua perkataan yang jelas depa terjemah jadi tak jelas, lagi tak jelas. Lepas tu siri yang sebelum ni, siri kelima, perkataan jelas aku tidak tahu membaca depa tulis, depa terjemah jadi aku tidak tahu menulis. Tu kira okey lagi. Kalau depa nak seleweng kan, okey, logik lagi. Tapi macam mana dia tulis seleweng, terjemah nama orang, terjemah nama tempat. Nama tempat dalam bahasa apa pun, kalau kita nak terjemah apa? Contoh, kita nak terjemah buku ni dalam bahasa apa pun, bahasa Cina ke, bahasa Hindu ke, tak kira bahasa apa sekalipun, bahasa Somalia ke apa ke, kalau kita nak terjemah nama tempat tak boleh terjemah. Nak terjemah perkataan saja, ataupun terjemah ayat. Nama orang, nama tempat dilarang untuk terjemah, tak boleh terjemah nama tempat. Kalau disebut kota Sela, mana boleh terjemah sebagai bukit batu? Sebab dia nama tempat. Bila kota Sela, S-E-L-A, S tu pakai huruf besar, tu nama khas, nama tempat. Tak boleh terjemah. Walaupun kita terjemah buku ni dalam bahasa apa pun, nama tempat tak boleh terjemah. Kalau dalam kitab apa tulis kota Sela dalam bahasa apa pun, tak boleh terjemah ke bukit batu. Macam contoh nama tempat. Contoh macam Padang Besar boleh ya, Padang Besar. Kalau mereka nak terjemah dalam bahasa Inggeris, mereka tak boleh kata big field. Tak boleh. Kalau Padang Besar, nama tempat tu Padang Besar. Dalam bahasa Inggeris pun Padang Besar, tak boleh lah sebut big field. Padang Besar terjemah jadi bahasa Inggeris jadi big field, tak boleh. Mereka kalau nak nama tempat tu Padang Besar, mereka kena sebut Padang Besar. Walaupun mereka tergeliat lidah nak sebut tersalah tak apa. Sebab nama tempat jangan terjemah. Macam nama orang. Kalau nama orang tu contoh macam Encik White dalam bahasa Inggeris kan. Kalau orang Melayu tak boleh lah panggil Encik Putih. Kalau contoh nama bahasa Inggeris dah ataupun nama bahasa Melayu dah Putih, Mr. Putih, nama Encik Putih. Kalau nama orang dalam bahasa Melayu nama Encik Putih, dia pun tak boleh terjemah jadi Mr. White. Walaupun dalam bahasa Inggeris dia pun sebut Encik Putih. Kalau dalam nama orang tu Encik Hitam ke, dia pun tak boleh panggil Mr. Black. Walaupun bahasa apa sekalipun, kalau nama orang kena sebut macam tu lah. Nama orang tu Encik Putih, orang sebut Encik Putih, jangan duk sebut Mr. White. Nama orang tu Encik Hitam, walaupun dalam bahasa Inggeris kan sebut Encik Hitam, tak boleh sebut Mr. Black. Dia kita sebut Mr. Black, dia orang putih, dia akan jadi orang lain, bangsa lain. Nama tempat, nama orang ni dilarang untuk terjemah. Ni kalau pergi belah barat, orang tanya datang dari mana, tanya asal dari mana, jangan kita kata big field. Kalau kita asal dari Padang Besar, kita sebut Padang Besar tak boleh kita. Senang kita dah, saya asal dari big field. Nama tempat Padang Besar tak boleh terjemah. Nama tempat kota Sela tak boleh terjemah. Nama orang pun tak boleh terjemah. Kalau nama kawan tu Encik Putih lah. Dalam bahasa apa pun Encik Putih, tak boleh terjemah jadi Mr. White. Kalau nama kawan tu Encik Hitam, bahasa apa pun tak boleh terjemah. Tak boleh panggil kawan tu Mr. Black. Sebab tu nama orang. Tapi hak ni lah yang mereka buat. Hak ni lah apa yang mereka buat dekat nama Nabi. Sebab tu nama Nabi tak ada, hilang dalam terjemah. Dalam kitab terjemahan nama Nabi dah hilang.
Tapi dalam siri pertama kita sebut dalam kitab asal memang ada lagi nama Nabi. Sebab tu antara punca, sebab apa nama Nabi kita payah nak jumpa lah. Kita payah nak jumpa dalam Taurat dan Injil. Antara yang paling susah nak jumpa dalam Injil. Tapi dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru ni, New Testament ni kita susah. Bukan tak ada, tapi kita susah nak jumpa sikit tentang nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi. Tapi ada lah yang Nabi Isa kata dia akan minta kepada Bapa, kepada Tuhan akan ada untuk berikan penolong yang baru, Paraklit. Nabi Isa kata, Yesus kata ada lah tentang nubuat ataupun ramalan tentang akan datangnya Nabi. Tapi susah nak jumpa dalam perjanjian baru. Tapi kalau dalam perjanjian lama, Old Testament orang Yahudi ataupun tanah, khususnya dalam kitab yang kita sedang bincang, dalam kitab Yesaya ni. Dalam kitab Yesaya ni kan, kita berselerak, bertebaran nubuat-nubuat ataupun ramalan-ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Yesaya. Sangat banyak. Dalam kitab Yesaya kita dah siri ketiga, kita sembang pasal kitab Yesaya. Dalam siri keempat, kitab Yesaya juga. Siri kelima, kitab Yesaya juga. Ni siri keenam dalam kitab Yesaya juga. Dalam kitab Yesaya ni sangat banyak tentang nubuat ataupun ramalan tentang kedatangan Nabi. Dalam perjanjian lama, Old Testament ataupun tanah orang Yahudi, nubuat tentang Nabi ni banyak. Macam kita dah sebut dalam siri-siri yang sebelum ni. Dah 6 siri dah. Tapi dalam perjanjian baru, ada bukan tak ada, tapi kita susah nak jumpa, kita kena buat kajian. Yang ada pun dalam kitab John, Gospel of John. Satu lah. Dalam kitab Gospel of Matthew ada juga, dalam kitab Matius, Injil Matius ada juga. Tapi tak sebanyak dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ataupun Old Testament memang banyak nubuat ataupun ramalan tentang Nabi. Dalam perjanjian baru dia kurang sikit. Antara sebab antara puncanya, mereka suka terjemah. Memanglah bagi mereka terjemah ke kitab ke seluruh bahasa dunia ada terjemahan. Tapi nama orang, nama tempat dia nak terjemah. Itu antara punca. Saya pun nama Nabi tak ada. Nanti insya-Allah dalam siri akan datang, siri ke-7 saya nak buat dalam Taurat lagi. InsyaAllah dalam siri akan datang pula kalau ada rezeki kita nak buat tentang nubuat ataupun ramalan tentang Nabi dalam kitab Injil pula, dalam New Testament lah, orang Kristian pula. Sebab yang sebelum-sebelum ni kebanyakan kita sebut dalam perjanjian lama, dalam Old Testament orang Yahudi, Old Testament orang Yahudi, perjanjian lama orang Yahudi. InsyaAllah kalau ada rezeki ni kita masuk ke perjanjian baru pula, New Testament orang Kristian punya. Tapi dalam siri tu nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sebut pasal apa nubuat ataupun ramalan Nabi susah nak jumpa dalam tu, dalam perjanjian baru ni berbanding perjanjian lama. Perjanjian lama ataupun Old Testament banyak nubuat. Kita akan sebut antara punca ni ya. Dapat terjemah nama orang, nama tempat, dapat terjemah habis. Okey, kita sambung. Dan jika kita undur ke belakang sedikit, iaitu pada ayat Yesaya pasal 42 ayat 10. Okey, kita undur belakang. Tadi kita sebut ayat kitab Yesaya pasal 42 ayat ke-11. Ni kalau kita undur ke belakang sikit, ayat ke-10. Okay. Dan jika kita undur ke belakang sedikit, iaitu pada ayat dalam Yesaya pasal 42 ayat ke-10. Ada disebutkan, okey, dalam pasal 42 ayat 10 disebutkan dalam Alkitab bersih berita baik Malaysia punya. Okey. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah, dalam Indonesia terjemah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru. Dalam Malaysia punya lagu baru. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Pujilah Dia, hai laut dan semua isinya. Bernyanyilah hai penduduk negeri-negeri jauh. Okey, dalam ayat ke-10 pasal 42 kitab Yesaya. Okey. Kita sebut lagi. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Pujilah Dia, hai laut dan semua isinya. Bernyanyilah hai penduduk negeri-negeri jauh.
Okay. Lagu baru, okay. Lagu baru yang disebut dalam ayat 10 ni, yang nyanyikanlah lagu baru, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Lagu baru bagi Tuhan di sini kan boleh diertikan secara hakiki ataupun secara majazi ataupun simbolik. Lagu baru ni kita boleh artikan secara hakikat dan majaz, simbolik ataupun metafora. Kalau ada dua maksud maksud hakikat secara hakikat dan maksud secara simbolik, metafora, majaz. Adapun erti secara hakikat, bermaksud secara hakikat dah, lagu baru bermaksud seruan azan yang disyariatkan setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Lagu baru ni kan, dia kalau secara hakikat dia boleh bermaksud seruan azan, laungan azan yang disyariatkan setelah peristiwa hijrah ke Madinah ataupun setelah peristiwa hijrah ke kota Sela. Dan memang di dalam seruan azan tersebut terkandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyanyikan ataupun dilaungkan oleh umat Islam di seluruh pelosok bumi pada setiap waktu. Okey, dalam seruan azan kan. Tadi dalam ayat 10 sebut lagu baru bagi Tuhan. Lagu baru ni kalau makna secara hakikat dia bermaksud seruan azan yang disyariatkan setelah berhijrah ke kota Sela ataupun ke Madinah. Okay. Dan dalam azan tu pun terkandung puji-pujian kepada Allah. Okay. Dan memang di dalam seruan azan tersebut terkandung puji-pujian kepada Allah yang dinyanyikan ataupun dilaungkan oleh umat Islam di seluruh pelosok bumi pada setiap waktu. Azan ni setiap waktu dekat negeri tempat ni, surau ni habis azan, surau sebelah pula azan. Surau kampung sebelah habis azan, surau kampung sebelah pula azan. Negeri ni habis azan, negeri sebelah pula azan. Negara ni habis azan, negara sebelah pula azan. Seluruh pelosok bumi ni kan, azan berjalan. Kira puji-pujian kepada Allah ni berjalan. Okey. Maka bertepatan dengan ayat. Okey. Ibadah kita kata azan ni dalam azan terkandung puji-pujian kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu pujian lah. Maka bertepatan dengan ayat yang kita baca tadi. Ayat tadi kata apa? Ayat 10 kata. Ayat 10 kata. Okey, pujilah dia hai seluruh bumi. Pujilah dia hai seluruh bumi. Pujilah dia hai laut dan semua isinya. Bernyanyilah hai penduduk negeri-negeri jauh. Ayat tadi kata, pujilah Allah, wahai langit, wahai bumi, wahai penduduk negeri-negeri jauh. Memang orang azan ni kan, seluruh pelosok dunia orang azan, orang duk puji Allah. Bertepatan dengan seruan azan. Jadi kalau makna kita nak angkat, kalau makna secara hakikat, lagu baru ni dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 10 kata, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Kalau lagu baru di sini, kalau makna secara hakikat, merujuk pada seruan azan. Yang seruan azan ni kan, yang terkandung puji-pujian kepada Allah yang dilaungkan ataupun dinyanyikan maksud dia dilaungkan di seluruh dunia. Maka bertepatan dengan ayat dalam ayat 10 tadi. Kitab Yesaya sebut, pujilah dia hai seluruh bumi, pujilah dia hai laut dan semua isinya. Bernyanyilah hai penduduk negeri-negeri jauh. Memang azan ni puji kepada Allah ni berjalan. Okey. Itu kalau makna secara hakikat. Okay. Kalau erti secara majaz ataupun makna secara simbolik, makna secara metafora, lagu baru bermaksud syariat baru. Okey, tadi kalau secara hakikat, lagu baru bermaksud seruan azan. Kalau makna secara simbolik, secara majazi ataupun secara metafor, lagu baru bermaksud syariat baru
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Tidak sebagaimana syariat Nabi Musa alaihissalam yang hanya terbatas kepada Bani Israel sahaja. Okay. Kalau makna lagu baru, kalau makna secara simbolik ataupun majas, dia bermaksud syariat yang baru. Syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syariat Nabi ni untuk seluruh dunia. Dia tak macam syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa dia hanya untuk orang Yahudi ya. Dia untuk Bani Israel. Tapi syariat Nabi Muhammad ni untuk seluruh manusia. Okay, itu kalau erti secara majas, bermaksud syariat yang baru. Dalam makna secara simbolik dia, lagu baru ni, lagu baru bagi Tuhan ni bererti syariat yang baru. Syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia. Dia tak macam syariat Nabi Musa yang hanya terbatas kepada Bani Israel saja. Okay. Sambung. Maka jelaslah bagi kita bahawa tidak ada lagi Nabi atau Rasul lain yang pernah berhijrah ke kota Sela membawa lagu baru. Okay. Tak ada lagi Nabi lain ataupun Rasul lain yang pernah berhijrah ke kota Sela ataupun Madinah, yang berhijrah ke kota Sela ataupun Madinah membawa lagu baru, ataupun dalam Indonesia sebut, dalam Alkitab Indonesia sebut nyanyian baru, dalam Alkitab Malaysia sebut, versi Berita Baik sebut lagu baru. Okay, tak ada Nabi ataupun Rasul lain yang pernah berhijrah ke kota Sela ataupun Madinah yang membawa lagu baru dan disambut dengan sorak-sorai dan penuh kegembiraan oleh penduduk kota Sela, kecuali hanya Nabi dari Bani Kedar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang jelas bagi kita tak ada Nabi ataupun Rasul lain yang pernah berhijrah ke kota Sela bawa lagu baru ataupun bawa syariat baru, lalu dia disambut oleh penduduk kota Sela, disambut oleh penduduk kota Madinah, kecuali hanya seorang. Tak ada dah orang lain yang pernah berhijrah ke kota Sela ni kecuali hanya seorang saja, iaitu Nabi dari Bani Kedar, anak cucu Kedar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain dah. Dalam kitab Yesaya ni sangat banyak. Memang kita nampak jelas untuk Nabi yang sesuai. Orang lain tak sesuai. Tambah dalam pasal 42 yang kita baca ni, kitab Yesaya pasal 42 tu, mula-mula tu dah sebut dah nubuat ataupun ayat yang menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam kitab Nabi Yesaya ini sangatlah banyak nubuat ataupun ramalan-ramalan yang mana nubuat dan ramalan tersebut jika diteliti sangat sesuai ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Yesaya ni banyak nubuat ataupun ramalan yang bila kita teliti betul-betul kan, tu hanya sesuai untuk diterapkan kepada Nabi saja. Sangat sesuai untuk Nabi saja. Adapun di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya ini sangatlah banyak nubuat ataupun ramalan-ramalan yang mana nubuat dan ramalan tersebut jika diteliti sangat sesuai ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian para nabi. Disokong dengan dokumen Yahudi. Dia disokong dengan dokumen Yahudi. Macam mana dalam siri ketiga kita dah sebut tentang nubuat tentang seorang nabi penunggang unta. Memang dalam kitab Yahudi sendiri, dalam ulama Yahudi ataupun pendeta Yahudi yang bernama Musa ibn Maimun, Moshe ibn Maimun. Dalam bahasa Ibrani sebut Moshe ibn Maimun, ataupun bahasa Arab sebut Musa ibn Maimun, Maimunidis. Dia sendiri mengaku penunggang unta tu merujuk kepada seorang raja Arab, King of Arab, ataupun Ibrani sebut Meleh Arab. Okay. Arab sebut Malik al-Arab, Malikul Arab.
Dia kata, pendeta Yahudi ni, ulama besar Yahudi ni kata, penunggang unta tersebut merujuk kepada seorang raja Arab ataupun king of Arab yang datang dari keturunan Kedar. Itu kita dah sebut lah. Memang dia sebut di nota kaki buku dia tu, dia sebut orang tu bernama Muhammad. Boleh tengok balik dalam seri ketiga, kita dah sebut lah tentang nubuat tentang penunggang unta. Penunggang unta ni kan, dia disokong juga dengan kitab Hindu. Dalam siri ketiga juga kita sebut tentang nubuat seorang penunggang unta ni kan. Kita bawa sokongan daripada kitab Yahudi yang menunjukkan orang tu adalah Nabi Muhammad, dan kita bawa daripada kitab Hindu juga yang menunjukkan penunggang unta itu adalah Muhammad. Macam disokong dengan nubuat yang kita bawa ni, semua disokong dengan dokumen Yahudi ke, disokong dengan kitab Hindu ke. Disokong sangat sesuai ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian para nabi. Disokong dengan dokumen Yahudi di surat Musa bin Maimun ni, pendeta Yahudi dia mengaku, ataupun Musa bin Maimun ni ataupun Moshe bin Maimun ni, singkatannya Rambam. Dia panggil Rabbai. Rambam tu dia singkatan daripada Rabbai Musa bin Maimun. Singkatan tu jadi Rambam. Orang Yahudi sebut Rabbai Rambam. Dia mengaku orang tu adalah Muhammad. Penunggang unta tu adalah Muhammad. Tapi mereka mengaku orang tu adalah Muhammad, tapi mereka tak mengaku lah Nabi Muhammad tu sebagai Nabi mereka. Mereka cuma anggap penunggang unta tu merujuk kepada Muhammad. Tu boleh tengok dalam siri ketiga. Kan setiap nubuat yang kita ada, setiap nubuat ataupun siri yang kita sebut, siri yang kita bincang, kita akan bawa sokongan daripada dokumen lain juga. Macam dokumen Yahudi yang kita bawa dalam kitab Hindu, kita bawa dengan sirah Nabi, dengan Al-Quran. Setiap siri kita akan bawa sirah. Kita akan sokong dengan sirah kehidupan Nabi, macam mana sejarah hidup Nabi. Kita akan baca Al-Quran. Setiap siri kita akan baca Al-Quran untuk sokong. Kita bawa juga sirah Nabi untuk menyokong. Memang apa yang kita baca tu, sirah nubuat tu kan, bertepatan dengan sirah Nabi, sejarah hidup Nabi. Okay. Orang baca sirah, orang baca nubuat ni dalam kitab Perjanjian Lama orang Yahudi ataupun Perjanjian Baru orang Kristian, kalau kita baca ayat nubuat tentang ramalan kedatangan Nabi ni, itu kita baca pula kitab sejarah hidup Nabi ataupun sirah Nabawiyah, kita akan nampak kira bersesuaian, bertepatan, tak lari. Okay. Sambung. Siapapun yang mengaku sebagai Nabi ataupun Rasul, jika diuji dengan nubuat-nubuat ataupun ramalan-ramalan ni yang disebutkan di dalam Taurat ataupun Injil, Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Okey, siapa pun yang mengaku sebagai Nabi ataupun mengaku sebagai Rasul, jika kita uji dengan nubuat ni, dengan ramalan kedatangan Nabi ni dalam kitab Taurat ataupun Injil, Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru yang telah kita bincangkan pada siri yang lepas dan siri yang akan datang, nescaya tidak ada siapa yang akan lulus ujian tersebut. Kalau kita uji, kita test, siapa pun nak mengaku sebagai Nabi atau Rasul, kita test dengan nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi ni yang kita dah bincangkan pada siri yang lepas dan siri akan datang. Kita akan nampak tak ada orang yang akan lulus, semua akan gagal, kecuali hanya Nabi Muhammad saja. Nubuat yang tersebut sebelum ni kita test dia kat siapa pun, tak akan lulus, hanya seorang yang akan lulus, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okay. Bahkan siapa kalau saya baca. Okay. Sambung balik. Bahkan pada pembukaan pasal 42 kitab Yesaya ini, tadi kita baca dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat ke-11 dengan ayat ke-10. Kita baru baca ayat 11 dan ayat 10. Kalau kita baca pada pembukaan ayat awal dalam pasal 42 kitab Yesaya ni, kalau kita baca awal sikit pada pembukaan okay. Bahkan pada pembukaan pasal 42 kitab
Yesaya ini sendiri telah memberi isyarat yang menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca pembukaan kitab pembukaan pasal 42 ni dalam kitab Yesaya ni, dia dah bagi isyarat ataupun bagi petunjuk yang menunjuk kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca awal kita nampak bahkan pada pembukaan pasal 42 kitab Nabi Yesaya ini sendiri telah memberi isyarat yang menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu antara petunjuk yang dia bagi atau clue yang dia bagi pada awal pasal 42. Antara petunjuk yang dia bagi, ia akan membawa keadilan kepada setiap bangsa. Petunjuk pertama. Dan ia tidak akan kehilangan semangat ataupun putus asa sehingga tertegak keadilan di muka bumi. Petunjuk ketiga. Dan seluruh negeri menanti-nantikan ajarannya. Petunjuk keempat. Dia akan menerangi bangsa-bangsa. Antara petunjuk yang disebutkan pada awal kitab, awal pasal 42 kitab Nabi Yesaya. Kita baca kitab Yesaya dalam Berita Baik Malaysia pasal 42 mula dari ayat 1. Hamba Tuhan. Dia punya tajuk bab lah. Hamba Tuhan. Ayat 1. Tuhan berfirman, inilah hamba-Ku yang telah Kukuatkan, seorang yang telah Kupilih. Inilah hamba-Ku yang telah Kukuatkan, seorang yang telah Kupilih dan yang menyenangkan hatiku. Kuasa-Ku telah Kuberikan kepadanya. Dia akan membawa keadilan kepada setiap bangsa. Ayat nombor 2. Dia tidak akan berteriak ataupun menyaringkan suaranya, dan suaranya tidak akan terdengar di jalan. Dia tidak akan mematahkan buluh halus yang terkulai ataupun memadamkan pelita yang kelap-kelip. Dia akan mendatangkan keadilan kepada semua orang. Menunjuk kepada Nabi semua ayat ni. Macam tadi dia kata apa? Kita patah balik. Ayat 1 tadi kata, pasal 42 ayat 1 kata, inilah hamba-Ku yang telah Kukuatkan, seorang yang telah Kupilih dan yang menyenangkan hatiku. Kuasa-Ku telah Kuberikan kepadanya, dan ia akan membawa keadilan kepada setiap bangsa. Siapa dia lagi yang bawa keadilan kepada setiap bangsa? Siapa dia lagi kalau bukan Nabi? Ayat nombor 2 sebut, dia tidak akan berteriak ataupun menyaringkan suaranya, dan suaranya tidak akan terdengar di jalan. Ini sifat Nabi. Nabi bukan jenis orang yang suka menempi, melalak kat jalan. Nabi bukan jenis tu. Itu sifat Nabi. Ayat nombor 2 kata, dia tidak akan berteriak ataupun menyaringkan suaranya, dan suaranya tidak akan terdengar di jalan. Ini sifat Nabi. Nabi bukan orang yang jenis menempik tepi jalan, duk melalak tepi jalan. Ayat 3. Dia tidak akan mematahkan buluh halus yang terkulai ataupun memadamkan pelita yang kelap-kelip. Dia akan mendatangkan keadilan kepada semua orang. Nabi bawa keadilan kepada semua orang. Dia tak pilih kasih. Semua umat dia bawa keadilan. Hatta Nabi kata kalau anak dia mencuri, Fatimah mencuri, dia akan potong tangan. Kira Nabi bawa keadilan untuk semua bangsa. Walaupun anak dia sendiri pun dia akan tegakkan keadilan. Ayat 4. Dia tidak akan kehilangan semangat atau putus asa sehingga dia menegakkan keadilan di bumi. Negeri-negeri jauh menanti-nantikan ajarannya. Ayat keempat kata, dia tidak akan kehilangan semangat atau putus asa sehingga dia menegakkan keadilan di bumi. Ini sifat Nabi. Nabi, kita tengok macam kita baca sejarah hidup Nabi ataupun sirah Nabi. Macam mana? Nabi tak pernah putus asa. Nabi tak pernah hilang semangat. Nabi tak pernah putus asa untuk menegakkan Islam. Macam mana kita baca sirah hidup Nabi. Nabi diusir ataupun dihalau oleh kaum dia. Nabi lari betul Nabi pergi berdakwah di Taif. Nabi kena baling batu, pecah habis muka, berdarah habis. Dia tak pernah hilang. Nabi tak pernah hilang semangat, tak pernah putus asa.
Macam mana Nabi berdakwah, orang main berhaji, Nabi berdakwah setiap kemah, Nabi pusing dia berdakwah. Walaupun kau ni buat macam-macam kat dia. Abu Lahab, Abu Jahal buat macam-macam Nabi, tapi Nabi tak pernah putus asa, tak pernah hilang semangat. Dia berdakwah sampai tertegaknya Islam. Bahkan dia kena halau, yang keluar dari kampung dia. Keluar dari Mekah. Dia tak pernah putus asa. Tu sifat Nabi, dia tak pernah putus asa. Tak pernah hilang semangat, sehingga dia tegakkan keadilan. Yang disebut, dia tidak akan kehilangan semangat atau putus asa sehingga dia menegakkan keadilan di bumi. Okay. Memanglah tu sesuai dengan Nabi. Nabi tak pernah putus asa dalam berdakwah. Dia putus asa dalam berdakwah ni kita. Nabi tak pernah hilang semangat Nabi. Okay. Negeri ayat 4 juga. Negeri-negeri yang jauh menanti-nantikan ajarannya. Okay. Seluruh dunia menantikan ajaran Nabi daripada dulu, sejak selepas kenaikan Nabi Isa, semua orang menantikan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab-kitab Nabi kan, ada lagi macam mana dalam siri yang sebelum ni kita dah sebut tentang nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi. Ada lagi nubuat ataupun ramalan tentang kedatangan Islam, tentang kedatangan ajaran Islam tu sendiri. Ada lagi dalam kitab. Yang lama dan yang baru ada juga. Yang kita dah baca sebelum ni semua nubuat ataupun ramalan tentang kedatangan Nabi. Dia ada lagi nubuat tentang kedatangan ajaran Nabi, nubuat tentang Islam tu sendiri. Ada. Negeri-negeri yang jauh menanti-nantikan ajarannya. Sejak selepas Nabi Isa sampai ke sebelum Nabi beranak, semua manusia duk tunggukan ajaran Nabi, duk menunggu-nunggu ajaran yang Nabi bawa, ajaran Islam. Batal dengan ayat ni kata, negeri-negeri yang jauh menanti-nantikan ajarannya. Okay, ayat kelima pula. Pasal 42, ayat kelima. Tuhan Allah, kita biasa apa guna Allah. Di dalam kitab apa? Memang ada tulis Allah, A-L-L-A-H, tulis Allah. Tapi dia sebut Allah. Tulisan sama macam kita sebut Allah kan. A-L-L-A-H, Allah kita sebut. Depa pun tulis sama juga, A-L-L-A-H, tapi depa sebut Allah. Itu kat Indonesia. Okey, ayat 5. Tuhan Allah menciptakan dan membentangkan langit. Dia membentuk bumi serta yang hidup di atasnya. Dia memberikan nyawa dan nafas kepada manusia. Sekarang Allah berfirman kepada hamba-Nya. Okay, ayat ke-6 lah. Ayat ke-6. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau serta menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan di bumi. Melalui engkau, aku akan membuat perjanjian dengan semua orang. Melalui engkau, aku akan menerangi bangsa-bangsa. Okay, menerangi bangsa-bangsa ni sesuai untuk Nabi je. Kalau orang Kristian nak kata ni untuk, tapi memang orang Kristian claim daripada dakwah, ayat ni merujuk pada Nabi Isa. Nubuat dalam kitab Yesaya ni, kitab Yesaya, perjanjian lama, kitab Yesaya pasal 42. Pasal 42 ni orang Kristian claim daripada dakwah, nubuat ni untuk Nabi Isa alaihissalam, untuk Jesus. Tapi kalau kita tengok Nabi Isa ataupun Jesus, dia tak sesuai. Sebab ayat kata dia untuk, ayat ke-6 kata, ayat ke-6 sebut, melalui engkau aku akan menerangi bangsa-bangsa. Nabi Isa ataupun Jesus, dia hanya diutuskan untuk Bani Israel saja. Kan nabi-nabi Bani Israel semua diutuskan untuk Nabi Bani Israel saja. Dia berbeza dengan Nabi kita. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad ni melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi ni syariat dia bukan untuk Arab saja atau untuk Melayu saja ke. Macam Rasul Kahar si penipu tu, Rasul Kahar Al-Kalak. Kan dia nak mengaku dia Nabi kan. Tapi dia mengaku dia Rasul. Tapi Rasul untuk orang Melayu saja. Tak sesuai kan untuk dia ayat ni. Nubuat atau peramalan dalam kitab Yesaya pasal 42 ni, khususnya ayat ke-6 disebutkan, melalui engkau aku akan menerangi bangsa-bangsa. Kahar, kalau kita tengok kat Rasul Kahar, kalau kita test dia, kita uji dia dengan nubuat ni, dengan ramalan, tak sesuai kat dia.
Sebab Rasul Kahar dia claim, dia dakwa dia sebagai Rasul yang diutuskan untuk orang Melayu saja. Tak sesuai juga. Kalau Nabi Isa diutuskan untuk Bani Israel lah, untuk Yahudi lah. Tak sesuai juga. Kalau ayat ni hanya sesuai untuk Nabi lah. Memang Nabi diutuskan untuk seluruh alam. Okey. Tak, kita baca balik penutup. Siapa pun takkan sesuai selain pada Nabi. Nabi saja ajarannya, syariat dia sendiri diutuskan untuk seluruh alam. Rasul Kahar pun tak boleh nak claim dia lah yang dimasukkan dalam ayat ni. Sebab dia mengaku dia hanya untuk Rasul untuk orang Melayu saja. Padahal ayat ni sebut dia akan menerangi bangsa-bangsa, semua bangsa. Bukan Melayu saja ataupun bukan Yahudi saja. Okey. Kalau petunjuk yang kita dapat pada pembukaan pasal 42 ni pun kita dah nampak dah. Ayat ni hanya sesuai untuk Nabi saja. Yang kita baca tadi awal kitab Yesaya awal pasal 42 ayat 1 sampai 6 tadi. Kita dapat petunjuk memang ayat ni, petunjuk yang kita dapat memang ayat ni merujuk kepada Nabi Muhammad. Okey, dah baca balik. Bahkan pada pembukaan pasal 42 kitab Yesaya ini sendiri telah memberi isyarat yang menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu petunjuk pertama, ia akan membawa keadilan kepada setiap bangsa. Petunjuk kedua, ia tidak akan kehilangan semangat atau putus asa sehingga tertegak keadilan di muka bumi. Nabi tak pernah putus asa. Walaupun apa berlaku dah, apa pun terjadi dekat dia tak pernah putus asa, tak pernah hilang semangat. Sampai tertegaknya keadilan di muka bumi, sampai tertegaknya Islam di muka bumi. Okay, petunjuk ketiga, dan seluruh negeri menanti-nantikan ajarannya. Memang manusia daripada dulu sampai sekarang, selepas Nabi Isa sampai sebelum kemunculan Nabi, semua duk menanti-nantikan ataupun duk menunggu-nunggu ajaran Nabi. Petunjuk ketiga, dan ia akan menerangi bangsa-bangsa. Memang Nabi ni untuk semua bangsa. Dalam bahasa Inggeris sebut dalam ayat ke-6 ayat ke-6 pasal 42 ni, pasal 42 ayat ke-6 dalam bahasa Inggeris sebut light for the Gentiles. Gentiles ni memang gelaran untuk selain Yahudi. Dia macam Arab, kita ada Arab. Kalau Arab sebut Arab, selain pada Arab kita sebut Ajam. Okey, Yahudi, lepas ada Gentiles. Gentiles ni merujuk pada orang yang bukan Yahudi ataupun Goyim. Goyim tu merujuk pada orang yang bukan Yahudi. Okey. Dalam ayat ni kata yang kita baca tadi ni, dia akan menerangi bangsa-bangsa. Dalam bahasa Inggeris sebut light for the Gentiles. Menerangi bangsa-bangsa. Nabi saja. Kalau nak tak Nabi Isa, Yesus tak kena. Nabi Isa ataupun Yesus untuk Bani Israel saja, untuk Yahudi saja. Nak tak si Rasul Kahar Al-Kazab tu yang mengaku sebagai Rasul Melayu, tak kena. Sebab dia claim dia hanya untuk Rasul untuk orang Melayu. Yang kena ni menerangi bangsa-bangsa hanya Nabi Muhammad saja. Dia diutuskan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Tegar bila. Okey, selesai. Habis siri ke-6, macam mana kita ada sebut tentang nubuat ataupun ramalan tentang kedatangan seorang Nabi yang akan berhijrah ke kota Sela ataupun Madinah. Lalu dan dia berhijrah ke kota Sela membawa nyanyian baru ataupun membawa lagu baru yang bermaksud membawa syariat baru. Seorang Nabi berhijrah ke kota Sela, kota Madinah. Sebab kota Sela ni terletak di Madinah. Bila kita sebut dalam ayat ni, bila kita sebut Sela, kota Sela dia merujuk pada Madinah. Sampai lah ni mesti ada nama kota Sela. Boleh search kat Google, Sela Mountain. S-E-L-A, Sela. Mesti ada nama tempat Sela. Sela Mountain. Boleh check kat Google. Dia mesti ada lagi dekat Madinah. Dia tak jauh dengan Madinah. Memang dalam Madinah. Jadi sesuai untuk Nabi. Nabi mana lagi yang pernah berhijrah ke kota Sela? Dia berhijrah ke kota Sela. Dia disambut oleh penduduk Sela. Yang dah sebut ni macam mana penduduk kota Sela ataupun penduduk Madinah disambut dia. Dan dia akan membawa lagu baru. Yang kita dah sebut dah, kalau lagu baru secara hakikat bermaksud
seruan azan. Kalau lagu baru ataupun nyanyian baru, secara simbolik dia merujuk kepada syariat yang baru yang Nabi bawa. Tak ada orang lain dah. Dan dia disambut oleh penduduk Sela. Macam mana Nabi disambut oleh penduduk Madinah? Sesuai. Tak ada orang lain yang sesuai. Kalau siapa pengakuan kau nak mengaku dia Rasul, kita tanya, bila masa dia pergi kota Sela? Bila masa penduduk kota Sela sambut dia? Ataupun penduduk Madinah sambut dia? Tak kenal. Bahkan dalam semua nubuat yang kita sebut dalam siri-siri yang akan yang lepas dan kita akan sebutkan pada siri akan datang, tak ada orang lain yang akan sesuai kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Kali ni kita habis kitab Yesaya. Kita dalam siri akan datang tentang Taurat pula. Dalam Yesaya ni memang banyak bahkan dalam perjanjian lama tu memang bertebaran selera membuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad, ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bukan setakat Nabi, agama Nabi, ajaran Nabi pun dah disebutkan lah macam mana. Tapi kita tak masuk dia, kita semua cakap tentang membuat tentang Nabi, kedatangan Nabi. Dalam seri akan datang insya-Allah dalam Taurat. Kita masuk tentang ayat Taurat. Dalam yang ayat yang kita nak bincang ni dalam siri akan datang, dia panjang. Sebab ayat tu dia sudah menjadi polemik. Ataupun dia jadi macam polemik daripada dulu sampai keluar. Kau ada Yahudi kata nubuat tu, ramalan tu menunjuk kepada Nabi ni. Kristian kata tak. Nubuat tu ataupun ramalan tu merujuk kepada Nabi Isa. Islam kata nubuat tu ataupun ramalan tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi akan datang insya-Allah. Jadi ni ke-6, jadi ke-7 ni kita akan sebut. Kita akan buktikan nubuat tu ataupun ramalan tu sesuai untuk Nabi saja. Dalam Bible ni memang banyak nubuat tentang Nabi, memang banyak. Walaupun dalam Bible yang telah diselewengkan masih ada lagi. Memang saya yakin, saya berani bersaksi, memang dalam Bible ni walaupun yang sudah diselewengkan pun, dia akan ada lagi saki baki ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi, saki baki nubuat, ramalan tentang kedatangan Nabi. Allah takkan bagi dia seleweng semua supaya mereka tak ada hujah. Di depan Allah ni mereka tak boleh bagi hujah. Mereka kata, ya Allah kami tak tahu, tak pernah sebut pun tentang Nabi ni. Mereka tak ada hujah depan mereka. Di akhirat nanti mereka tak ada hujah di depan Allah untuk katakan mereka tak tahu. Mereka tak tahu tentang Nabi ni. Dalam kitab mereka ni memang disebut banyak, disebutkan tentang Nabi. Kalau kita test memang sesuai untuk Nabi ni. Kata dalam kitab yang sudah seleweng kamu banyak lagi. Kita akan buktikan insya-Allah. Yang kita sebut ni pun, yang saya sebut ni pun sikit yang bani ulama tulis kitab. Ini kitab yang saya duk baca pun banyak lagi. Ni baru duk baca, baru semak tadi, banyak. Ni semua membuat tentang Nabi. Buku ramalan tentang Nabi Muhammad. Ramalan tentang Muhammad dalam kitab suci Hindu, kitab suci Majusi, dalam Muhammad dalam kitab suci Buddha, dalam Taurat dan Injil, tak kata memang banyak. Jadi siapa pun, orang agama apa pun, nanti mereka tak ada hujah. Kalau mereka baca kitab mereka lah, kalau mereka baca kitab mereka tak ada hujah di depan Allah. Dan abang kata mereka tak tahu. Memang dalam kitab sudah disebut, mustahil lah Allah nak bagi hilang terus nubuat tentang Nabi Muhammad. Mesti akan ada juga saki baki. Saki baki terutamanya dalam kitab Samawi Taurat dan Injil ataupun perjanjian lama atau perjanjian baru. Saki baki banyak. Allah takkan biar hilang terus nubuat tentang Nabi. Allah akan tinggal juga supaya mereka tak ada hujah depan Allah ni. Macam Ibn Hazm ni Ibn Hazm Al-Andalusi, dia sebenarnya mengaku dalam Taurat ataupun Injil ni dia masih ada lagi kebenaran, saki baki kebenaran. Dia tak, Allah simpan untuk jadi hujah kat mereka. Untuk kita berhujah dengan mereka bahawa dalam kitab mereka memang ada disebutkan tentang Nabi Muhammad. Walaupun kitab yang sudah diselewengkan, masih ada lagi saki baki. Nampak Ibn Hazm Al-Andalusi. Sebut dah. Saya lupa surah apa lama pun. Okey. Dan
ahli kitab menurut Ibnu Hazm dan Al-Syahrastani sebutkan. Namun begitu Ibn Hazm Al-Andalusi ni turut mengakui masih ada lagi beberapa kenyataan dalam gospel ataupun Bible ni tersebut. Namun begitu Ibn Hazm turut mengakui masih kedapatan tapi masih ada lagi beberapa kenyataan dalam gospel tersebut yang Allah kekalkan sebagaimana asalnya sebagai hujah ke atas mereka. Pendapat Ibn Hazm lah itu juga. Mesti ada lagi saki-baki yang Allah simpan, Allah kekalkan sebagai hujah kepada mereka. Hujah ke atas mereka. Supaya nanti mereka tak boleh jawab depan Allah, kami tak tahu. Allah tinggal lagi. Takkan selewing semua kot. Mustahil lah mereka boleh tinggal. Allah akan biar mereka selewing semua. Allah akan tinggal lagi saki-baki untuk hujah kat mereka ni. Jadi kita nak tahu yang mana yang betul tu, yang mana yang masih tak diselewing kan. Kita buat perbandingan lah. Lepas tu kita perbandingan dengan Al-Quran. Lepas tu kita bawa sokongan daripada Al-Quran. Macam contoh dalam kitab apa sebut Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Dalam kitab Taurat tersebut, yang lama tersebut, dalam yang baru tersebut Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tu ayat tu kan. Takkan kita nak abang tu ayat takkan kita nak kata ayat tu tak betul. Mesti kita kata ayat tu betul. Dalam Taurat ada sebut, dalam penyanyi lama ada sebut, perjanjian baru ada sebut. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat tu takkan kita nak kata salah kot. Betul lah. Takkan Allah nak biar hilang semua kebenaran. Dia dalam kitab, walaupun kitab apa kitab ni kan, walaupun mereka nak selewing macam mana pun dalam Bible ni, mesti Allah akan tinggal juga kaki-baki kebenaran untuk hujah mereka. Walaupun dalam kitab apa sebut kan, Tuhan itu Esa, mereka tetap semua Trinity juga. Mereka tak ada hujah, mereka tak tahu kata dari di akhirat ni, mereka tak ada kata kami tak tahu Tuhan itu satu. Tak ada jawab itu. Mereka tak ada hujah. Sebab dalam kitab mereka pun sampai hari ni masih ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Sama macam kita Qul huwallahu ahad. Jadi kita yakin takkan mereka tak boleh selewengkan semua. Mesti akan ada saki-baki kebenaran, saki-baki ataupun saki-baki nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Apa yang kita sebut ni kan, kita sebut dah siri yang akan dapat, siri yang lepas ataupun yang akan kita sebut pada siri yang akan datang. Kita boleh anggarkan bahawa tu mungkin benar sebab kita boleh buktikan dengan sokongan. Kita bawa sirah Nabi, kita bawa Al-Quran sebagai sokongan untuk membuktikan nubuat tersebut ataupun ramalan tersebut kena kepada Nabi Muhammad. Bila kita mengaku kan, bila kita baca Bible, kita mengaku ayat ni merujuk kepada Nabi Muhammad, kita bawa bukti. Kita bawa habis ingat pun kita bawa sirah Nabawiyah tentang sejarah hidup Nabi. Sama kita bawa Al-Quran sebagai sokongan. Kadang kita bawa daripada buku kitabmu, daripada sokongan. Kita bawa sokongan. Bukan kita pakai baca, kita ni untuk Nabi Muhammad. Apa bukti? Tak. Kita kaji yang kita bawa sokongan juga. Kita bawa dah sirah. Kalau kita baca sirah Nabi kan, kita baca nubuat, ramalan tu pun sama. Ada persamaan. Menunjuk siapa yang takkan kebetulan kot. Kalau 1, 2 boleh lah kita kata kebetulan. Ini banyak ni ayat yang menunjuk pada Nabi, banyak. Mustahil kebetulan, mustahil. Kalau 1, 2 kebetulan sama tu boleh jadi kebetulan. Ni memang banyak. InsyaAllah ada lagi akan datang, insyaAllah. Akan datang dalam Taurat. Lepas tu kalau ada lagi kita buat penyanyian baru. Penyanyian baru ni merujuk pada Injil lah, penyanyian baru. Itu kita akan tengok sebab apa Injil sekarang ni ataupun penjanjian baru lah ni susah nak jumpa nubuat tentang Nabi. Sebab apa? Yang antaranya kita dah habaq tadi lah. Sebab mereka terjemah ni, mereka suka terjemah nama tempat. Lepas tu mereka terjemah Bible mereka ke banyak bahasa. Dia akan lama dia akan hilang. Okey. Tak ada kot, insyaAllah. Ni berbanyak ni. InsyaAllah jumpa lagi. Ni saya pakai baju merah. Saya marah apa yang orang Israel, Bani Yahudi buat dekat
saudara kita umat Islam Gaza. Kita doa semoga Allah bagi semangat kat saudara kita di Gaza. Siapa yang boleh bantu, insya-Allah. RM1, RM2 ke dekat. Kita tengok di FB tu kan banyak orang post tentang mohon bantuan. Kita hulur dekat mana kita ada, kita mampu, kita hulur. Tak ori. Kita sedekah ni bukan macam judi ni kita keluar duit belum tentu kita dapat untung. Sedekah ni kita yakin kita keluar sedekah walaupun berapa duit pun akan dapat balik kita. Kita kat mana kita boleh bantu macam yang kita buat sekali ni pun. Ni pun antara untuk kita nak tunjuk ke apa mana jahatnya Yahudi. Macam mana depa seleweng kitab Allah, depa kata ni dari Allah. Macam mana depa tahu Nabi Muhammad tu nabi tapi depa ingkar, depa tak mau terima. Macam mana jahatnya Yahudi. Kita tak heran apa depa buat saudara kita kat sana, tak ada hati pun. Bahkan kitab Allah depa kata depa selewengkan kitab tu, depa kata Allah sebut macam ni. Macam kita sebut dia. Kota Selah depa kata Bukit Batu. Muhammadim, nama Nabi Muhammad, depa kata segala yang ada padanya menawan hatiku. 10,000 orang kudus, depa kata beribu-ribu malaikat. Lagi ada lagi. Aku tidak tahu membaca ataupun ma'ana biqari. Depa kata la a'riful kitabah. Aku tidak tahu menulis. Yang jahat depa seleweng kitab Allah, depa kata ni dari Allah. Itu macam mana dalam depa tahu yang Nabi Muhammad tu nabi, orang Yahudi sangat tahu. Tapi depa kah kepala, jangan jahat depa. Tak tahu siapa depa tak ada hati pun buat saudara kita. Macam lelaki. Tak ni pun ada sebut tentang sifat Yahudi. 63 sifat dan watak Yahudi di dalam Al-Quran yang perlu diketahui umat Islam. Macam mana as-sifatu Yahudi fil Quran. Syekh Mustafa Al-Maradi disebut 63 sifat dan watak Yahudi yang Allah sebut. Macam mana jahat ni tuan. Depa seleweng kita Allah, depa minta kat Allah, dah. Depa minta Allah hantar nabi kat depa, bila Allah hantar nabi depa ingkar, depa kah kepala. Memang Al-Quran sebut lah tentang sifat Yahudi. Bahkan ulama Syekh Mustafa ni dia kumpul 63 sifat ataupun 63 watak Yahudi dalam Al-Quran. Allah dah sebut lah. Ataupun jahat orang Yahudi. Mereka nak bunuh orang, tak kisah. Mereka berdusta atas nama Allah. Allah kata macam ni, apa kata macam ni. Sedangkan apa yang mereka tahu tentang Nabi kita, mereka tahu Nabi tu benar. Mereka dah baca lah kitab mereka. Macam mana kita sebut Waraqah ibn Naufal, sepupu Nabi. Sepupu Sayyidatina Khadijah. Nasiri lepas-lepas kita dah sebut lah. Yang bila Nabi Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah ibn Naufal, dia terus terima Nabi. Walaupun Nabi tak berdakwah lagi pada tu. Tapi dia memang mengesahkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Waraqah ibn Naufal ni dia ahli kitab. Dia memang alim kabir. Alim dalam kitab Taurat, alim dalam kitab Injil. Dia tahu, dia mengaku. Memang dia pun mengaku Nabi Muhammad tu adalah Rasul. Sebab dia pun alim. Tu siapa yang orang yang betul alim kan dalam kitab Taurat dan betul alim. Orang dari kalangan Yahudi yang betul alim dalam kitab Taurat, dan orang dari kalangan Kristian ataupun Nasrani yang alim dalam kitab Injil, mereka akan mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Sebab dalam kitab mereka berselerak tentang nubuat ataupun ramalan tentang Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah selesai dah. Kita jumpa panjang lah lewat ni pun. Okay, jangan lupa jangan lupa subscribe channel saya, channel kecil saya ni, Onrana, OWNRANA. Tolong support. InsyaAllah kita akan sambung lagi, masih ada lagi, masih panjang insyaAllah. Jadi akan datang jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.